Halo semua, dalam video ini kita akan membincang soalan berkaitan dengan persamaan linear. So, apabila kita cakap persamaan, so of course kita akan nampak sama dengan, sama dengan, sama dengan. Semua ini kita panggil sebagai persamaan. Dan apa itu linear? Kalau cakap persamaan itu merupakan persamaan linear, maksudnya pemboleh ubah itu kuasa yang tertinggi mesti hanya satu sahaja. So kita tak di sini kita tak akan nampak P kuasa 2, A kuasa 2, kuasa 3 macam tu. Kuasa yang tertinggi mesti adalah sama dengan satu sahaja. So contohnya untuk soalan pertama, 4P tambah 5 sama dengan 11. Ini merupakan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Mengapa kita cakap sebagai satu pemboleh ubah? Sebab di sini pemboleh ubahnya hanya P sahaja. So, soalan dia, kehendak soalan nak apa? Selesaikan persamaan linear yang berikut. Maksudnya dia nak cari nilai P. So, kalau soalan tu nak cari nilai P, seperti apa yang saya selalu cakap, okay, kita nak log P ini. Benda yang tak ada kaitan dengan P itu, semua kita kena pindah ke sebelah kanan. So, di sini macam mana kita nak buat? So, kita tahu, kalaulah sekarang saya nak pindahkan tambah 5 ini ke sebelah kanan, so kita akan dapat 4P sama dengan 11. Lepas tu tambah 5, kita pindah ke sebelah kanan, jadi tolak 5. So, apa jawapan yang kita dapat? Kita akan dapat 4P mesti sama dengan 11 tolak 5 dapat 6. Okey? Dan lepas tu, sebab soalan nak cari P saja. So, kalau nak cari P, 4P tu maksud 4 darab P. Kalau darab 4 ini nak pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi, kita akan dapat 6 bahagi atau per 4. Dan 6/4 ini sebenarnya sama dengan apa? P ini sebenarnya sama dengan kita boleh bahagi. Kamu boleh tekan jawapan, dapat 3/2. Okey? Sebab mengapa dapat 3/2? Kamu boleh tekan kalkulator lah. Sebab 6 boleh bahagi 2, kita dapat 3. 4 juga boleh bahagi 2, kita dapat 2. Atau bila tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 dan 1/2. Okey, kedua-dua jawapan boleh diterima. 3/2 atau 1 dan 1/2 boleh diterima juga. Okey, so sekarang kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua di sini, sebab kita nampak, oh ada A, sini ada A lagi. So bila kamu nampak kedua-dua belah persamaan ini, sebelah kiri dan kanan, juga ada wujudnya A. Maksudnya, step yang seterusnya, mesti kita kena buat apa? Kita kena buat grouping. Ingat, kita kena buat grouping. So, kita kena kumpulkan A dulu di sebelah kiri. Okay? Dan nombor di sebelah kanan. So, contohnya kat sini 3A. Okay? Lepas tu, tolak 2A ini. Okay? Sebab saya nak kumpulkan. So, saya kena pindah ke sebelah kiri. So, saya akan dapat tolak pindah jadi tambah 2A. Okay? Sama dengan apa? Memang di sebelah kanan ada 25. Okey. Lepas tu kita kena pindahkan negatif atau tolak 5 ini ke sebelah kanan. Tolak pindah jadi tambah. Tambah 5. Tolak 5 jadi tambah 5. Okey. Seterusnya. Kalau boleh settle, kita settlekan dahulu. 3A tambah 2A. Okey, kita tahu jawapannya 5A. Seterusnya, 25 tambah 5 kita dapat 30. Okey, sama juga kalau 5A sama dengan 30, macam mana pula A itu? Okey, 5A maksudnya 5 darab A. So, bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi 30/5. So, just tekan kalkulator. So, akhirnya kita tahu, oh, 30 bahagi 5, kita dapat jawapannya 6. Itu je. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan ketiga. Okey, soalan ketiga macam mana pula? Okey, senang saja sebab kita nampak, okey, G kan? Okey, kita nampak G. So, maksudnya, jawapan kita, soalan dia nak cari nilai bagi G. Okey, so macam mana kita nak buat pemindahan?
Okey, sebab dia ada 2 tingkat. Masih ingat tak saya cakap? Okey, sebab dia dalam bentuk pecahan. So, kamu akan nampak tingkat atas, tingkat bawah. So, kalau kamu nak pindah tu, first kita jadikan dia satu tingkat dahulu. So, normally bahagi 6. So, kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Okey, so kamu akan dapatlah. Okey, di sebelah kiri kita masih ada 2G tolak 4 sama dengan 7. Okey, 6 pindah ke atas jadi darab 6. Okey, kalau bagi pelajar yang dah tahu 7 darab 6 dapat 42, just tulis saja. Okey. So, kita tulis 2G tolak 4 sama dengan 42. Okey. Next. So, sama jugalah. Okey, apa yang kita nak buat sekarang dah jadi satu tingkat dah. So, maksudnya kita boleh pindah-pindah dah. So, sekarang tolak 4, saya kena pindah ke sebelah kanan. So, di sebelah kiri tinggal 2G sahaja. Di sebelah kanan memang ada 42. So, tolak 4 ini pindah jadi tambah 4. Jadi, 2G ini kita dapat sama dengan 40. Tekan kalkulator, kamu dapat 46. Okey, soalan nak cari G sahaja, maka 2 ini darab pindah jadi bahagi. So, kita dapat 46 bahagi 2. So, jawapannya kita akan dapat 23. Just tekan kalkulator sahaja. Okey? Okey, next. Sekarang, soalan 4. Okey, soalan 4 nampak, oh, atas ada M, bawah ada M. So, jangan terus buat. So, macam mana kita nak buat? Yang bahagi, sebab dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Yang lebih senang, kita fikir macam tu saja. Yang sebelah bawah ini semua pindah ke sebelah atas. So, kamu akan dapat macam tu lah. 2, okey. M tambah 7 sama dengan 3. Okey, ingat sebab sebelah bawah ini tolak negatif M, tolak 7. The whole thing kita kena darab dengan 3. So, walaupun di sebelah bawah dia tak ada kurungan. Tapi bila kita pindah ke sebelah kanan, so lebih baik kita letak kurungan. Sebab mengapa? Sebab 3 ini kita kena darab ke dalam semua apa yang terdapat di sini. Negatif M tolak 7. Kita kena darab semua. Ingat. So, nanti 3 kamu kena darab masuk ke depan, darab masuk ke belakang. Kamu tak boleh just darab dengan negatif M sahaja. Okay? So, sekarang kita teruskan. Seperti apa yang saya cakap, kita from left to right. Kalau boleh, apa yang boleh settle, kita settlekan. Kalau seperti apa yang kita lihat di sini, memang 2 ini. Okay? Dia ada kurungan. Kita kena buka kurungan. So, 2 kena darab masuklah. 2 darab M, kita dapat 2M. Seterusnya, 2 darab masuk. 2 darab 7 dapat 14. Okey, sama dengan 3 darab negatif M dapat negatif 3M. Okey, seterusnya 3 darab negatif. Okey, positif negatif memang dapat negatif. 3 darab 7 dapat 21. Okey, kalau kamu dah buka kurungan, nampak tak? Jawab soalan kita punya soalan ni, okey, step kita ni, jalan kira kita sekarang, dia dah jadi satu tingkat. Bila dah jadi satu tingkat, kamu boleh pindah ke kanan, ke kiri. So, kalau kamu nampak kedua-dua belah tu ada M, pemboleh ubah M, so kita kena kumpulkan, kita kena buat grouping. Okey, so apa yang ada M tu, negatif 3M tu, kita kena pindah ke sebelah kiri. So, kita kumpulkanlah sebelah kiri ni, 2M. Okey, sebelah kanan ada tolak atau negatif 3M, pindah jadi tambah 3M. Okey, di sebelah kanan memang ada negatif 21 nombor dia. So, sekarang tambah 14, kita pindah jadi tolak 14. Okey, sekarang kita boleh settlekan. Okey, di sebelah kiri 2M tambah 3M, memang kita tahu jawapannya 5M. Okey, sama dengan salin balik. Untuk sebelah kanan pula. Sekarang negatif 21 tolak 11. So, maksudnya hutang orang 21, hutang lagi 14. Kamu boleh tekan kalkulator. Okey, kalau tak, sebenarnya kita faham dengan negatif tu, faham dengan konsep hutang sahaja. So, just letak negatif. Okey, lepas tu 21, hutang 21, hutang 14. Memang kita kena hutang.
35. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya nak cari nilai M macam mana? Okey, darab pindah jadi negatif 35 bahagi 5. Senang saja kan? So, akhirnya apakah jawapan kita? Negatif, positif, jawapan kita mesti ada negatif. Okey? Next, 35 bagi 5 dapat 7. So, M itu adalah nilainya adalah negatif 7. Itu je. Senang kan? Okey. So, sekarang kita tengok soalan penyelesaian masalah pula. Okey, tak susah juga. Jangan takut dengan ayat. Okey. Biasanya pelajar nampak saja bahasa Melayu. Okey. Dia dah takut dah. So, sepatutnya kita kena cuba tukarkan bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Okey, sekarang kita baca dulu. Aisyah membeli sebuah buku. Okey, dia beli sebuah buku dan 4 batang pen yang berjumlah RM12. Okey, harga bagi sebuah buku adalah RM5 dan harga bagi sebatang pensel adalah X ringgit. Berapakah harga bagi sebatang pensel? Okey, macam mana kita nak buat? Okey, senang saja. Okey, buku kan, sebuah buku. So, sini dah cakap sebuah buku tu adalah RM5. Okey, so kita boleh letaklah, okey, buku tu kamu boleh letak B. Okey, dan maksudnya tambahlah kan. Okey, 4 apa? Batang pensel. Okey, 4 batang pensel. Okey, kalau untuk P tu kita anggap sebagai pensel, B anggap sebagai apa? Buku. Okey, kalau kamu takut kamu salah, so kamu boleh letaklah sebuah buku kamu letak 1B tambah dengan 4P yang berjumlah. Jumlah tu kita tahulah. Kalau satu buku tambah 4 buku, jawapannya sama dengan RM12. Nah, satu persamaan kita dah dapat. Nampak tak? 1B tambah 4P sama dengan 12. Okey, so sekarang kamu tulis dulu. 1B, sorry, tambah dengan 4P sama dengan 12. Okey, so sekarang dia dah cakap dah. B ini sebuah buku. B ialah RM5. Okey? Dan pensel P adalah X ringgit. So, dia nak cari apa? Dia nak cari harga bagi sebatang, sorry, sini typing error, sebatang pensel. So, maksudnya apakah nilai X kamu ni? Okey, faham tak? Okey. Sebenarnya kita just tukarkan jadi bahasa Melayu jadi bahasa matematik saja. Sebuah buku tambah 4 batang pen, 1B tambah 4P sama dengan berjumlah tu sama dengan 12. So, kita dapat persamaan ini. Lepas tu, dia bagi kita maklumat. Kalau sebuah buku, maksudnya B adalah sama dengan RM5 dan sebatang pensel, P, 1P adalah sama dengan X. Okey? Berapakah harga sebatang pensel? Maksudnya, pensel tu kalau dia cakap X, apakah nilai X? Sebenarnya dia nak tanya ini. Apakah nilai X? Kamu nak cari X lah. So, maklumat yang kamu dapat di sini, B adalah 5, P adalah X, kita darab masuk dahulu. Okey? So, persamaan pertama kamu dah dapat. Sekarang kita darab masuk. 1B, B adalah harga dia 5. Betul? Okey? Tambah dengan 4P. P itu harga dia X. Sama dengan 12. Kita saring balik. Nampak tak? Nah, ini adalah persamaan dari ayat di sini. Okey? Lepas tu, soalan dia bagi kamu maklumat. B sama dengan 5. Just ganti masuklah. B adalah 5. P adalah X. Ganti masuk. Okey? So, sekarang kamu tahu 1 darab 5 maksudnya 5 tambah dengan 4X. Jawapannya sama dengan 12. So, sekarang apa kehendak soalan? Dia nak cari nilai X. Apakah harga sebatang pensel? Pensel tu X lah kan? So, macam mana kita nak cari X? Just pindah-pindah sahaja. Seperti apa yang kita belajar tadi. 5 pindah ke positif, pindah ke kanan jadi negatif. So, kita dapat 4X sebenarnya sama dengan 12 tolak dengan 5. Okay? So, next. X ini, okay, 4X.
sama dengan apa? 12 tolak 5. Okey, 12 tolak 5 dapat apa? 7. Okey, dapat 7. Seterusnya, okey, X macam mana? Okey, sebab kita tahu 4X sama dengan 7, maka X mesti sama dengan 7 bahagi 4. Okey, senang saja kan? Okey, 7 bahagi 4 tu dapat apa? Kita tahu kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 dan 3/4. Macam tu. So, inilah jawapan kita. Ini adalah nilai X. Okay? Inilah harga dia. Okay? So, of course lah kalau kamu nak tukar jadi titik perpuluhan kan, just tekan kalkulator saja. Of course, kamu akan dapat RM RM1. 3/4 ini akan dapat 0.75. So, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.75. So, maksudnya sebatang pensel harga dia RM1.75. Itu sahaja. Okay? So, seterusnya kita tengok soalan B pula. Okay, selesaikan yang berikut. Okay, sekarang dia ada dua pemboleh ubah. Nampak tak? Sebab mengapa? Yang ini juga persamaan linear. Sebab kuasa tertinggi adalah 1. Tapi dalam soalan ni, pemboleh ubah dia ada 2. P dan Q. Okay, so kalau macam tu, normally soalan dia akan bagi kita nilai. Okay, so contohnya, diberi 2P tambah 3Q sama dengan -4. Cari nilai P apabila Q sama dengan 2. Okey, kehendak soalan adalah ini. Ini adalah maklumat yang diberi. So, jangan takutlah. Kita just tulis saja. Okey, 2P. Okey, apa yang ada, kamu tulis sahaja. P, kamu tak tahu lagi. So, saya salin balik. 2P tambah dengan 3Q. 3 darab Q. Q kamu dah tahu. Q itu adalah 2. Kita just ganti masuk sahaja. Kan? Sebab di sini kamu dah tahu Q adalah 2. Maksudnya sini kamu kena ganti dengan 2 lah. Okay? So next, dia mesti sama dengan -4. Nampak tak? Kalau boleh ganti, saya ganti masuk. Okay? Kalau tak boleh, saya just salin balik sahaja. So sekarang sebab matlamat kita nak cari nilai P, so kita settlekan dululah sebab ada kurungan kan? So kita buka kurungan dulu, kamu dapat 2P. Okay? 3 darab 2 dapat positif 6. Sama dengan -4. Nah, sama dengan tadi dah. Sekarang dia soalan dia nak cari P. So, benda yang tak ada kaitan dengan P, semua kita pindah ke sebelah kanan. So, tambah 6. Okey, yang -4 ni saya salin dulu. Tambah 6, saya pindah jadi tolak 6. Maka, 2P ini sama dengan hutang 4, hutang 6 lagi, maksudnya hutang 10. Okey, jadi P adalah sama dengan -10 per 2. So, akhirnya jawapan kita dapat -5. Okey, itu sahaja. Senang kan? Jangan takut dengan soalan macam ni. Okey, soalan ni penting. Biasanya dalam exam akan keluar soalan ni. Okey, so seterusnya, tentukan nilai M. So, kamu kena tahu, okey, sekarang kehendak soalan dia nak cari nilai M. Okey, jika nilai N adalah 4 bagi persamaan ini. Okey, so kita nak cari nilai M. So sebab dalam soalan tu dia dah bagi kamu N adalah sama dengan 4. So maksudnya nanti nampak saja N, kamu kena gantikan dengan 4. Dengan nilai 4. So kamu tengok macam mana buat. Saya just salin saja ikut soalan tu. Okey, 2M memang kamu tak tahu M tu apa. So kita salin balik saja 2M tolak dengan 3 N kan? So N 4. Okey, N adalah 4. So kita letak kurungan, letak 4 sama dengan 50. Salin balik sahaja. So sekarang kita nak settlekan persamaan ini. Buka kurungan. Okey, from left to right. Yang boleh settle, kita settlekan. Tak boleh, contohnya 2M ni tak boleh settle, kita salin balik. Lepas tu yang ada kurungan, kita buka kurungan. Negatif, positif, negatif. 3 darab 4, 12 sama dengan 50. Macam tu. Okey, seterusnya. Nak cari M kan? So, 2M. Lepas tu di sebelah kanan ada 50. Tolak 12 pindah jadi tambah 12. So, kita dapat, sebenarnya 2M ni sama dengan 50 tambah 12 dapat 62. Okey? Maka,
M adalah sama dengan 62 bahagi 2. Jadi, tekan kalkulator saja. M adalah sama dengan 31. Itulah jawapan kita. Tenang sahaja kan? Okey, kita tengok soalan terakhir pada muka surat ini. Diberi perimeter. Bila nampak saja perimeter, jangan lupa apa maksud perimeter. Maksudnya, hasil tambah semua sisi. Okey, trapezium inilah. Perimeter tu maksudnya hasil tambah semua sisi. Okey, di tepi, sisi tepi sahaja. Okey, dia beritahu kita, perimeter dia ialah apa? Sama dengan lah. Dalam bahasa matematik, ialah tu sama dengan. Sama dengan apa? 30. So, soalan dia nak cari nilai Y. Jangan takut dengan soalan ni. So, first of all, kamu kena faham dulu apa maksud perimeter. Perimeter maksudnya PQ, okay? Tambah dengan QR, tambah dengan 2Y, tambah dengan ES. Okay? Walaupun di dalam ada titik-titik putus ini kan, ada 5 cm. Tapi jangan peduli dia. Sebab perimeter adalah hasil tambah semua sisi. So, jangan takutlah bila dia cakap hasil tambah semua sisi. Just tulis saja. Kamu tengok tulis macam mana. So, kamu tahu, okay, first, Y tambah 3. Okay? PQ ini tambah dengan 6. Betul? Tambah dengan 6. Tambah dengan 2Y. Tulis 2Y. Lepas tu tambah dengan ini. Dia tak tulis. Tapi kamu nampak tak dia ada garis ini. So maksudnya garis PS ini adalah sama dengan sisi PS ni ada sama dengan 6 cm juga. Jadi kita tambah dengan 6 juga. Okay. So inilah cara kita cari perimeter bagi trapezium ini. So tak kira bentuk apa dalam soalan yang diberi tu. Kalau dia cakap perimeter, kita just tambahkan semua sisi dia. Nilai sisi dia. Just tambah saja. Okay. Perimeter dia dah bagi kita. Jawapan dia ialah sama dengan apa? 30. Nampak tak? Dengan cara ini, dia bagi kita bahasa Melayu. Kita tulis dalam bahasa matematik. Okay? Kita dah tahu dah. Ini tambah, okay, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Maksudnya hasil tambah semua sisi lah. Ialah 30. Nampak tak? So sekarang soalan dia kehendak soalan nak cari nilai Y. Y tu apa? So kita kena settlekan persamaan linear inilah. Okey, kurungan ini sebab dia tambah. So tak ada kaitan apa-apalah. So memang kita boleh buka sahaja. Okey, kecuali dia ada negatif. Kalau tak, biasanya yang ini dia di depan ada negatif lah. Sebab di depan positif saja, memang dia tak ada kaitan apa-apa. So kita boleh just buka saja kurungan. So kita kena buat grouping dahulu. Okey, so macam mana kalau nak cari nilai Y? So kita groupkan Y di sebelah kiri. Okey, nilai-nilai nombor-nombor ini kita pindah ke sebelah kanan. So, contohnya kat sini, saya kumpulkan Y. Okey, kita just check. Ada Y lagi tak? Ada. Tambah 2Y. So, tulis tambah 2Y. Okey, Y tak ada dah. So, kita tulis sama dengan. Sama dengan apa? Okey, ada 30. Okey, lepas tu, tambah 3 ini saya pindah jadi tolak 3. Tambah 6 ini saya pindah jadi tolak 6. Tambah 6 ini jadi tolak 6. Okey? Kita boleh buat macam tu. Kalau tak kan, boleh juga kamu settlekan di sebelah kiri dahulu. Okey, contohnya macam ni. Okey, saya padamkan yang sini. Kita boleh buat macam tu juga. Okey, kita settlekan. Apa yang boleh settle, kita settlekan. Contohnya, Y tambah 2Y, kita dapat 3Y. Seterusnya di sebelah kiri, memang ada 3 tambah 6 tambah 6. So, kita dapat 3 tambah 6 dapat 9. 9 tambah 6, kita dapat 15. Di sebelah kiri, kita dah settle. Sama dengan 30. Nampak tak? Boleh juga kita buat macam tu. Barulah kamu pindah-pindah. Kita dapat 3Y. Tambah 15, pindah jadi 30. Tolak dengan 15. So, 3Y ini sama dengan 30 tolak 15. Kita dapat 15. So, apakah nilai Y kita? 15 bahagi 3. Jadi, akhirnya tekan kalkulator, Y adalah sama dengan 5.
Okey, itulah jawapan kita. Senang saja kan? Okay, so harap belajar sesuatu. Thank you.